Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negaraku Malaysia. Saya ucapkan kepada Prof. Ismail bin Omar selaku pensyarah bagi subjek kreativiti dan inovasi dengan kod UPA 20102. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim bin Bukhari. Ini Nur Amirah binti Sharfi selaku ketua kumpulan. Ini pula Nur Hidayah binti Madiron. Dan yang terakhir sekali, Muhammad Syazwan bin Muhammad Rashid. Selesai perkenalan ahli kumpulan, izinkan saya untuk menghuraikan serba sedikit berkenaan dengan tajuk persoalan yang telah ditugaskan kepada kami, iaitu berkaitan dengan permasalahan semasa dan pandemik COVID-19 bersama dengan kaedah mengatasi masalah secara kreatif dan inovasi. Tajuk yang kumpulan kami pilih adalah berkenaan dengan penangguhan projek pembinaan sepanjang COVID-19 yang memberi kesan terhadap industri harta tanah. Untuk penerangan yang lebih lanjut, mari kita saksikan video penerangan yang telah disediakan. Penularan pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia merupakan kenyataan yang perlu kita terima. Dengan bilangan kes positif yang kian meningkat, wabak ini dijangka akan memberi kesan yang besar bukan sahaja kepada industri pelancongan, malahan juga kepada industri harta tanah. Penularan COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan memberi kesan ke atas ekonomi negara. Sektor harta tanah juga telah menerima kesan yang sama dan dijangka akan menurun sehingga 30% semasa pandemik ini. Di samping itu juga, pandemik COVID-19 ini juga telah menyebabkan sektor-sektor yang berkaitan harta tanah seperti sektor pembinaan juga turut terjejas. Ini akan memberi kesan kepada kenaikan harga pasaran rumah, di mana pemaju akan dikenakan kos tambahan yang disebabkan oleh pembinaan yang tertangguh dan terjejas. Oleh itu, demand terhadap sesuatu pembelian rumah akan berkurang. Wabak ini juga cenderung untuk memburukkan lagi pasaran harta tanah kerana orang ramai akan berkurang bermewah dan berbelanja besar ketika dalam tempoh sukar ini, disebabkan kebimbangan tetap masa hadapan dan ditambah pula dengan ketidakpastian berapa lama lagikah COVID-19 ini akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Madirun akan menerangkan dan menjelaskan lagi mengenai masalah yang dihadapi dalam industri harta tanah ketika pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada industri harta tanah, terutamanya sektor pembinaan. Antara masalah yang didapati di dalam sektor ini adalah masalah terhadap pemaju dan syarikat pemaju. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan secara langsung dan tidak langsung terhadap sektor pembinaan. Secara langsungnya, ia boleh mengakibatkan jangkitan kepada sebahagian besar pekerja di tapak pembinaan, di mana hal ini mengakibatkan peningkatan terhadap kes COVID-19 di negara kita. Antara faktor utama tersebarnya jangkitan ini di dalam kalangan pekerja, terutamanya dalam kalangan pekerja warga asing, adalah disebabkan faktor persekitaran di tapak pembinaan dan penginapan pekerja yang tidak kondusif. Disebabkan itu, ia telah membawa kepada kurangnya tenaga pekerja di tapak pembinaan. Hal ini akan mengakibatkan cenderungnya kerja di tapak pembinaan itu tertangguh dan mengambil masa yang lama untuk siap. Oleh yang demikian, penambahan kos akan dikenakan terhadap pembinaan projek yang telah tergendala dan ini akan mengakibatkan kerugian dan akan ditanggung oleh pihak pemaju. Disebabkan hal ini juga, harga pasaran rumah akan Peningkatan harga pasaran rumah telah mengakibatkan kurangnya demand terhadap pembelian rumah sebagai aset. Hal ini kerana pada masa kini rakyat akan kurang bermewah dan rakyat akan lebih mementingkan keperluan daripada kehendak. Assalamualaikum. Saya Nur Amirah binti Syafi'i, AP 190039. Saya akan membentangkan permasalahan pertama penangguhan projek pembinaan dari aspek kewangan. Wang adalah objek yang diterima secara umum sebagai medium pertukaran, unit akaun, simpanan nilai dan standard pembayaran tertunda. Bagi organisasi perniagaan, ketersediaan wang adalah sangat penting bagi menghindari kemungkinan muflis, malah sebagai peluang untuk perkembangan dan pertumbuhan.
Senario penangguhan projek pembinaan telah memakan pelbagai kos dan menyebabkan pemaju dibelenggu masalah kewangan. Seterusnya memberi kesan kepada pasaran industri hartanah di Malaysia. Kerugian sebanyak RM11.6 bilion sebulan telah direkodkan sejak peringkat awal pelaksanaan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Faktor-faktor yang turut menyumbang kepada masalah kewangan disebabkan oleh penangguhan projek pembinaan adalah 29% disumbang oleh pengangguran, di mana pemaju-pemaju terpaksa memberhentikan pekerja-pekerja disebabkan oleh penangguhan projek pembinaan. 10% disumbang oleh pembekal-pembekal jentera kerana berlaku transaksi penjualan atau penyewaan jentera yang berkurangan. Seterusnya, kilang pembinaan telah menyumbang sebanyak 15% kerana aktiviti pengeluaran bahan-bahan pembinaan tidak dapat dilaksanakan dan bahan import mengalami kelewatan. Selain pekerja-pekerja pembinaan, pembekal-pembekal jentera dan kilang-kilang pembinaan, pemaju turut menyumbang 46% dalam kos perbelanjaan meliputi pinjaman, kos pembelanjaan sepanjang projek dan lain-lain. Selain itu, kos ujian saringan COVID-19 yang perlu ditanggung oleh pemaju adalah sangat tinggi. Hal ini demikian kerana ia merupakan kewajipan yang perlu dilaksanakan sebelum meneruskan proses pembinaan yang tertangguh. Tarikh moratorium yang semakin menjelang tiba telah memberi kebimbangan kepada pemaju-pemaju tentang keupayaan mereka untuk pembayaran balik. Meskipun syarikat telah beroperasi sebanyak 44%, namun pengoperasian mereka terhad pada 80% kapasiti. Manakala 35% syarikat tidak mampu beroperasi kerana mengalami masalah kewangan. Akhir sekali, 21% syarikat tidak dapat beroperasi kerana dikenakan SOP yang perlu dipatuhi. Seterusnya, saya Nur Hidayah binti Madirun akan menerangkan mengenai penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh para pemaju dari segi keuangan. Bagi penyelesaian terhadap masalah ini, terdapat dua pihak yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan permasalahan ini. Antara dua pihak tersebut ialah CIDB Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Sebelum kita memasuki untuk mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh dua pihak ini, marilah kita mengenali apa itu CIDB Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Bagi CIDB Malaysia, ia berfungsi sebagai pengawal selia pematuhan mutu kerja bina dan bahan binaan. Selain itu juga, CIDB Malaysia seharusnya dan sewajarnya mengambil tahu akan tahap kesihatan para pekerja tapak pembinaan. Bagi Bank Negara Malaysia pula, ia dijadikan sebagai Bank Pusat Malaysia. Tujuan utamanya adalah mengeluarkan mata wang, bertindak sebagai juru bank dan penasihat kepada kerajaan Malaysia. Selain itu juga, Bank Negara Malaysia turut dijadikan sebagai satu media mengatur institusi keuangan negara, sistem kredit dan dasar monetary dalam Malaysia. Seterusnya, bagi mengurangkan kos yang ditanggung oleh pihak pemaju, CIDB Malaysia sewajarnya mengambil inisiatif dengan menyediakan ujian saringan kepada pekerja-pekerja industri pembinaan. Hal ini khususnya kepada pekerja warga asing. Harga yang sewajarnya dikenakan kepada mereka ketika melakukan ujian saringan ini adalah secara separuh harga ataupun secara percuma. Harga yang dikenakan kepada mereka hendaklah secara berpatutan agar dapat menggalakkan lagi mereka untuk melakukan ujian saringan tersebut. Dengan adanya ujian saringan ini, kes COVID-19 di tapak pembinaan dapat dicegah dan penularan kes COVID-19 dalam kalangan pekerja-pekerja industri pembinaan juga dapat dicegah. Seterusnya,
Pihak CIDB boleh menjemput penasihat keuangan yang bertauliah dan berpengalaman sebagai rujukan untuk syarikat-syarikat pemaju dari segi kewangan dan peruntukan kewangan terhadap sesuatu projek. Hal ini dapat memudahkan kepada pemaju untuk merancang dan merangka perbelanjaan sesuatu projek tersebut. Akhir sekali, CIDB digalakkan untuk menyelia pematuhan bagi mutu kerja binaan dan bahan binaan. Hal ini dapat mengelakkan dari terjadi kerosakan dan kemalangan yang mengakibatkan penambahan kos kepada pihak pemaju. Bagi Bank Negara Malaysia pula, pihak mereka disarankan untuk memanjangkan tempoh moratorium pinjaman bagi setiap syarikat pembinaan. Walaupun hanya selama 6 bulan, hal ini sedikit sebanyak dapat membantu pihak pemaju daripada masalah kewangan yang dihadapi. Di samping itu juga, kemudahan kredit khas sewajarnya diberikan kepada pihak-pihak berkenaan seperti syarikat pemaju dan syarikat pembinaan. Bantuan seperti kemudahan bantuan khas BNM dapat meringankan kos yang ditanggung dan masalah kewangan yang dihadapi oleh mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syazul bin Muhammad Rashid. Bahagian ini saya akan menerangkan mengenai kesan COVID-19 terhadap sektor binaan dan penyelesaian secara kreatif dan inovatif. Masalah yang ingin saya gariskan ialah kekurangan pekerja, manakala penyelesaian yang dicadangkan ialah memanfaatkan IBS secara kreatif dan inovatif. Masalah yang pertama ialah pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan kerajaan mengambil keputusan untuk melakukan perintah kawalan pergerakan. Hal ini menyebabkan ramai pekerja tidak boleh kerja dan ada juga pekerja asing yang pulang ke kampung halaman dan disekap masuk kembali ke Malaysia. Pekerja asing amat penting kerana mereka merupakan tenaga kerja utama berbanding rakyat tempatan yang tidak mahu menceburkan diri dalam bidang yang dianggap 3D ini. Untuk mereka kembali bekerja, terdapat prosedur yang ketat untuk dipatuhi oleh pihak majikan seperti kuarantin 14 hari, melakukan swab test, amalan norma baru dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kesukaran kepada pemaju dan menyebabkan kekurangan tenaga buruh. Masalah kedua ialah kebanyakan tenaga buruh ini tiada kemahiran. Mereka terdiri daripada buruh tidak mahir dan hanya sebahagian saja yang mahir. Mereka diambil kerja berdasarkan kesanggupan mereka untuk bekerja, bukan berdasarkan kemahiran terutamanya bagi buruh kasar. Ramai terdiri dari warga asing. Rakyat Malaysia sendiri tidak mahu menceburi bidang ini kerana tiada kemahiran dalam sektor pembinaan. Penyelesaian yang ingin digariskan ialah memanfaatkan teknologi IBS secara kreatif dan inovatif. IBS bukanlah teknologi baru di negara kita, namun begitu jika dilakukan perubahan terhadap teknologi ini secara inovatif, ia mampu dimanfaatkan. Kita boleh memperkenalkan IBS di institusi pendidikan menengah maupun pengajian tinggi dalam silibus pembelajaran. Hal ini dapat melahirkan pekerja yang mempunyai kemahiran dalam teknologi IBS supaya Malaysia menjadi negara yang memanfaatkan teknologi IBS secara sepenuhnya dan tidak bergantung kepada pekerja asing dan kepakaran luar. Hal ini kerana IBS mampu menangani masalah kekurangan pekerja di tapak binaan kerana banyak manfaat yang diperolehi. Inovasi kedua yang boleh dilakukan ialah kita perlu menggubal building regulation ataupun peraturan bangunan untuk memastikan bahawa IBS boleh digunakan sepenuhnya. Inovasi terhadap peraturan bangunan juga perlu dalam menepani wabak ini kerana perlu penyesuaian memandangkan dunia berada di ambang norma baharu dalam kehidupan. Selain mengubah building regulation, pihak berwajib juga seperti CIDB perlu mengeluarkan garis panduan untuk menyesuaikan penggunaan IBS dalam industri binaan Malaysia untuk diseragamkan penggunaannya.
Secara keseluruhannya, jika teknologi sedia ada seperti IBS diberi sentuhan inovasi, kita mampu menyelesaikan pelbagai masalah. Oleh itu, pemikiran secara kreatif dan inovatif perlu dilakukan untuk menebangi wabak COVID-19 ini. Saya Muhammad Ibrahim bin Bukhari P190376. Berikutnya adalah permasalahan yang melibatkan pihak pembekal. Umumnya, pembekal dapat dikelaskan kepada dua jenis, iaitu pembekal domestic supplier dan pembekal dinamakan ataupun nominate supplier. Pihak yang akan membekalkan bahan binaan ke tapak pembinaan adalah pembekal domestic supplier, sementara pembekal dinamakan hanya melakukan berdasarkan tender yang membolehkan untuk membekal serta menghantar peralatan dan bahan-bahan serta mendapatkan persetujuan bersama dengan pihak kontraktor, dan antara bahan yang dibekalkan adalah kayu, simen dan macam-macam lagi yang berkaitan. Namun, akibat daripada pandemik COVID-19 ini, Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dilaksanakan. Semua yang terlibat industri terbabit terdiri daripada kontraktor, pembekal, pemaju hingga ke pekerja binaan sedang melalui masa yang sukar untuk melaksanakan tugas masing-masing. Pekerja-pekerja dari sektor pembinaan ditangguhkan dan akan bersambung selepas PKP ini berakhir, sehingga mengakibatkan kelewatan penghasilan bekalan-bekalan yang diperlukan akan sektor pembinaan yang seterusnya akan mengakibatkan produktiviti pengeluaran bekalan bahan mentah yang turut terjejas. Perhubungan rantaian bekalan merujuk kepada hubungan eksplisit dan tersirat oleh firma dan entiti lain untuk menguruskan aliran dan kualiti input dari pembekal ke firma dan output dari firma kepada pelanggan. Hal ini akan memberi kesan ke atas import dan ekspor. Sektor-sektor yang merupakan barangan perantaraan dan barangan modal bakal mengalami pengurangan ke atas rantaian bekalan. Hal ini turut menjejaskan industri hartanah yang sepatutnya dijangkakan mengalami peningkatan saban tahun. Sebaliknya, yang dijangkakan akan berlaku antara kaedah yang dapat digunakan adalah dimensi 5D, model pembangunan bermaklumat BIM atau ringkasnya disebut 5D BIM. Apakah 5D dan BIM? Building Information Modeling BIM ialah sebagai salah satu proses teknologi pembinaan yang mampu membantu pelbagai pihak mencapai kelancaran dan keberkesanan proses permulaan sehingga penyiapan projek. BIM menggunakan digital untuk menyatukan atau menggabungkan, integrate, reka bentuk dan pembinaan pihak-pihak yang terlibat dari model 2 dimensi 2D kepada 3 dimensi 3D, di mana kos dan penjadualan boleh diaplikasikan untuk 4D dan 5 dimensi berikutnya. BIM ialah alat yang memudahkan kolaborasi reka bentuk. Idea pelaksanaan BIM di Malaysia diperkenalkan oleh Pengarah Jabatan Kerja Raya pada awal tahun 2007 kerana BIM berpotensi mengurangkan kos pembinaan dan mengelakkan masalah pada fasa perancangan. BIM bukan sahaja sebagai garis panduan yang memudahkan perjalanan pembinaan bangunan, memperbaiki proses pembinaan di peringkat akhir oleh kontraktor, meningkatkan kefahaman pemilik dalam menyelesaikan reka bentuk serta memperbaiki kualiti dan fungsi sistemnya, juga dapat menyediakan dokumen pembinaan yang lebih baik. Melalui dimensi kelima 5D, model pembangunan bermaklumat BIM, alat yang membolehkan pengurusan kos projek dibuat dengan lebih baik lagi. Transformasi dari 3D iaitu dirty, dangerous, difficult, kotor, bahaya dan sukar, kepada 5D iaitu dirty, dangerous, difficult, digital driven atau kotor, bahaya, sukar dan dorongan digital. Kesimpulannya, BIM berpotensi untuk mengurangkan kos dan mengelakkan masalah pada peringkat reka bentuk dalam fasa perancangan. BIM ialah satu platform teknologi maklumat IT yang memberi kelebihan kepada proses perancangan, reka bentuk, pembinaan dan operasi pembangunan dalam dimensi 3D untuk menggalakkan collaboration dan penyatuan antara pihak dalam senario industri pembinaan bagi tempoh semasa atau selepas pandemik COVID-19. 5D BIM dilihat perlu digunapakai khususnya di negara Malaysia sendiri. Bukan sahaja dapat membantu mengurangkan kos, malah isu kenaikan harga harta tanah juga dapat dicapai. Kesimpulannya,
Nilai pengalaman, teknologi dan penelitian konsultasi perlu dipertingkatkan. Hal demikian berpotensi sebagai pekerjaan atau bidang teknikal yang baru bagi industri pembinaan. Oleh itu, pengubahan struktur persatuan teknikal dan pengantarabangsaaan tempatan nasional perlu dilakukan. Tuntasnya, semua profesional dalam bidang hartanah, perbankan, rakyat dan kerajaan harus bersama-sama berganding bahu bagi meningkatkan pasaran hartanah di Malaysia. Pemikiran secara kreatif dan inovatif mampu berkembang apabila kerjasama dari pelbagai pihak dalam menyelesaikan masalah. Kerana setiap individu mempunyai cara yang berbeza untuk menghadapi sesuatu cabaran. Begitu juga dengan isu penangguhan pembinaan sepanjang pandemik yang telah mempengaruhi industri hartanah. Lantas, penerapan penyelesaian yang kreatif dan inovatif mampu mengimbangi kembali pasaran industri hartanah di Malaysia.